Fungsi gubahan, kita nak tengok pada fungsi gubahan. Masa kita buat pembezaan pun kita ada formula untuk fungsi gubahan. Begitu juga dengan pengamiran. Okey, saya nak bagi sebelum saya tunjukkan fungsi gubahan, saya nak tunjukkan situasi yang mudah. Contohnya katakanlah kita nak buat kamiran anti terbitan untuk fungsi mudah macam ni 2x tolak 1 dx. Okey. Ini senang saja kita nak buat. Ini bersamaan dengan x kuasa 2 tolak x tambah c. Okey. Mudah. Ini mudah sangat. Mudah nak buat. Okey. Kita nak guna linear fungsi yang sama juga. Fungsi linear yang sama juga. Tapi kali ni kita letakkan kuasa 2. Ini pun masih boleh buat lagi. Sebab apa? Sebab kita boleh kembangkan. Fungsi yang kita kuasa 2 kan ni kita boleh kembangkan. Mudah saja kita boleh jadikan dia 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 dx. Jadi kalau kita nak kamirkan dia jadi 4/3 x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2 x tu bagi nampak macam x sikit. 2x kuasa 2 tambah x tambah c. Okey. Jadi ini pun mudah saja. Okey. Katakanlah saya nak ambil fungsi linear tu juga tapi saya kuasakan 9. Macam mana pula kita nak buat ni? Jadi yang ini dah jadi tak mudah. Sebab apa? Kalau kita nak kembangkan, kita memang boleh kembangkan. Kita memang boleh expand ekspresi ni. Dan buat cara yang macam kita buat tadi lah untuk contoh yang pertama dan kedua sebentar tadi. Tapi dia mengambil masa yang lama. Okay? Yang ini tidak mudah. Kita perlukan satu rumus. Okay. Kita perlukan satu rumus. Jadi macam mana kita nak guna tu? Macam mana kita nak buat? Alright. Kita nak tengok satu fungsi gubahan. Contohnya, saya bagi satu yang generiknya. Fungsi gubahan yang generik, yang general. Macam ni bentuk dia. Ax tambah b. Okay, kuasa n. A dan b tu, A dan b pemalar. Katakanlah pemalar. Dan x tu yang apa tu, pemboleh ubah yang kita nak guna. Okay, terhadap x. Ini kita nak perlukan rumus ni. Alright. Okey. Katakan y bersama dengan fungsi itu y bersamaan dengan pengamiran kepada fungsi tadi tu. Ax tambah b kuasa n dx. Bermakna dia punya fungsi kecerunan dia dy dx sudah tentulah bersamaan dengan fungsi dalam tu. Okey? Alright. Ini fungsi kecerunan dy dx. So kalau kita kamirkan, kita akan dapat y. Itu maksud dia. Kita dah cakap dah sebelum ni, pengamiran ni adalah operasi undur reverse engineer kepada pembezaan. Jadi kalau kita kamirkan dy dx ni, kita akan dapat ekspresi y. Dan y ni kita tak tahu lagi. Alright. So, sekarang kita nak gunakan petua rantai. Kita nak gunakan petua rantai untuk selesaikan masalah ni. Okay. Kita katakan kita perkenalkan satu pemboleh ubah baru iaitu u. U ni mewakili ax tambah b, ekspresi linear. Okey. Ekspresi linear bermakna du per dx bersama dengan a. Okey, sebab a itu pemalar. Hanya x saja dan ada x saja pemboleh ubah yang kita nak kamirkan sama. Jadi du dx bersama dengan a. Alright. Sekarang ni ax tambah b bersama dengan u. Jadi kita boleh gantikan u kepada ekspresi dalam ni. Bermakna dy dx bersama dengan u kuasa n. Okey.
Sekarang ni method ni mungkin nampak agak asing, mungkin korang tenggelam sekejap. Tapi tak apalah. Lepas ni mungkin lepas kita contoh mungkin akan nampak cahaya sedikit, mungkin faham lebih sedikit lah. Dan sekarang ni baru kita nak letakkan petua rantai. Petua rantai tu apa dia? Petua rantai tu dy du sama dengan dy dx darab dengan dx du. Ini dia petua rantai ni. Ini dia petua rantai yang kita guna. Okey. Kenapa dia betul? Kenapa petua rantai ni betul? Sebab kalau lah kita ada dx ni, dua dx ni kalau kita potong, dia akan menjadi, bukan potong, maknanya dx bagi dx bersama dengan 1. Jadi yang tinggal hanya dy per du. Okey, yang tinggal hanya dy per du. Itu saja yang tinggal. Alright. Okey. Alright, saya nak potong yang merah tu sekejap. Nampak. Okey. Dy du. Dy du kita boleh cari. Dy du dy dx kita dah tahu. Dy dx tu berapa? Dy dx tu ialah u kuasa n. Okey, dapat dari sini. Dan dx du, kita sebenarnya kita tak ada dx du, tapi kita ada du per dx. Bermakna ini adalah 1 per du per dx lah. 1 per du dx. 1 per du dx tu apa dia? 1 per a lah. Okey, 1 per a. Bermakna 1 per a kita letak sini. Okey. Maknanya dy per du bersama dengan u kuasa n per a. Okey. Okey. Sekarang ni mungkin saya nak tunjukkan satu. Saya nak pindahkan du ni ke kanan. Okey, mungkin akan membuatkan korang sedikit confused. Tapi kalau confused, tak ngapa. Nanti kalau kita tengok video ni sekali lagi, mungkin satu hari nanti korang akan faham juga apa maksudnya. Okey, kalau saya pindahkan du ke kanan, dia akan jadi dy saja sebelah kiri. U kuasa n per a du. Okey. Kemudian kita nak kamirkan. Kedua-dua belah ni pun kita nak kamirkan. Kita kamirkan sini, kita kamirkan ke situ. So, sebelah kiri akan jadi y. Bersamaan dengan pengamiran u kuasa n per a terhadap u. Okey. Ada apa-apa yang tersangkut lagi tak? Setakat ni boleh ikut lagi tak Akil dengan Megat? Boleh. Alright. For jelas. Okay, good. Okay. So y tu apa dia? Y tu kita dah ambil balik dari sini. Ini y. Jadi kita gantikan y dengan ekspresi pengamiran tu. Ax tambah b kuasa n dx. Bersamaan dengan u kuasa n. Kita kamirkan. Jadi apa? Dia jadi u kuasa n tambah 1 per a darab dengan n tambah 1. Okey? Tambah c. Sebab ini kamiran tak tentu, jadi ada c. Okey. Alright, setakat ni dulu. Kemudian kita gantikan balik u tu. U tu apa dia? U tu ialah ax tambah b. Jadi kita akan masukkan balik lah. Jadi u tu bersamaan dengan, okay, ini 1 per a kita asingkan siap-siap. Ax tambah b kuasa n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Okay. Jadi dapatlah kita formula dia. Formula dia apa? Formula dia untuk fungsi gubahan ialah ax tambah b kuasa n
dx bersama dengan ax tambah b kuasa n tambah 1 a darab dengan n tambah 1 tambah c. Ataupun saya lukis dalam bentuk yang lebih presentable jadi macam tu. Jadi ini dia formula untuk kamiran tak tentu fungsi gubahan. Tapi saya pilih yang mudah saja. Sebab apa? Sebab ini dia tak boleh, kalau fungsi ni ada kuasa 2 ke kuasa 3, dia tak boleh. Dia tak boleh pakai dah. Ini hanya yang boleh pakai untuk x kuasa 1 saja. Alright? Fungsi gubahan tapi x kuasa 1 saja. X kuasa 2, kuasa 3, kuasa yang lain-lain dia tak boleh. Alright. Tapi ada caveat, ada syarat. Syaratnya apa? Syarat dia n tidak boleh bersamaan dengan negatif 1. Okay. Kenapa tak boleh negatif 1? Sebab kalaulah n negatif 1, ungkapan dalam kurungan ni akan menjadi kosong. So, tidak ada apa yang boleh dibahagikan dengan kosong sebab dia akan jadi tidak tertakrif. Okey, jadi itu dia syarat dia. N tidak boleh bersamaan negatif 1. Nilai yang selain negatif 1 semuanya boleh guna rumus yang ni. Semuanya boleh guna formula ni. Okey, so far ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita tengok contoh-contoh macam mana nak guna rumus ni. Tak ada cikgu. Tak ada apa. Akil tak ada apa-apa. Akil ni mungkin dalam kereta kot. Dia pun macam Amar minggu lepas lah. Tak ada kertas. Dia dapat tengok saja. Alright. Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Alright, kita tengok contoh. Alhamdulillah. Okay, formula dia saya nak letak kat mana? Saya letak kat atas ni lah. Pengamiran untuk fungsi gubahan ax tambah b kuasa n di n lah, bukan ish. Kuasa n dx. Okey, bersamaan dengan ax tambah b kuasa n tambah 1 per a darab dengan n tambah 1 tambah c. Alright. N bersamaan tak boleh bersamaan negatif 1. Itu saya tak tulis lah. Okey, saya letakkan formula tu kat situ. Okey, kita tengok contoh yang pertama. A. 3x tambah 5 kuasa 5. Okey. Kita kamirkan. 3x tambah 5 kuasa 5 dx. Okey, ini bersamaan dengan apa? Okey. 3x tambah 5 kuasa 5 tambah 1. Per apa? Per 3. Nilai A tadi tu. Ataupun kita kata pembezaan untuk fungsi di dalam kurungan tu. Pembezaan untuk fungsi dalam kurungan tu apa dia? Ialah 3. Dan juga didaratkan dengan 5 tambah 1. N tambah 1 tadi tu. Dan jangan lupa tambah C. Okey? Ataupun kalau kita nak ada method sikit, kita tulis macam ni lah. Kita katakan U bersama dengan 3x tambah 5. Jadi du dx bersama dengan 3. Alright. Du dx bersama dengan 3. Jadi sekejap saya gantikan dx ni. Daripada sini, daripada persamaan ini, kita katakan dx tu bersama dengan du per 3. Okey, cara ini pun boleh juga. Alright, dan kita katakan 3x tambah 5 kuasa 5 dx bersamaan dengan pengamiran u kuasa 5. Tapi dx apa dia? Dx, kita gantikan dx tu dengan ini. Du per 3. Ataupun kita alihkan per 3 tu ke sebelah sini. Alright. Jadi bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 1 per 3. U kuasa 6. 5 tambah 1. 5 tambah 1.
bagi dengan 5 tambah 1 tambah C, iaitu 1/3 U kuasa 6. Okay, U tu apa dia? U ialah 3x tambah 5 kuasa 6/6 tambah C, ataupun 3x tambah 5 kuasa 6/18. 3 darab 6, 18 tambah C. Jadi ini jawapan untuk soalan A. Okay, boleh ikut tak? Okay, tak ada respon tu. Boleh ikut tak? Tengah memahami. Okay. Tak apa. Tengok balik. Okey, faham. Boleh faham Akil faham? Fahim. Akil Alright. Boleh kot. Okay. Kalau sekejap Kalau sebab jawapan tu pun tak agak-agak, kita ada lagi contoh-contoh. Ada masa lagi untuk faham. Okay, spend masa lagi. Kalau tak boleh faham juga nanti dalam latihan nanti, sure bolehnya. Okay, kita tengok B pula. Pengambilan kepada punca kuasa 2 pula. 5x tambah 2 dx. Okay, kita tukarkan ni dalam bentuk kuasa setengah. 5x tambah 2 kuasa setengah dx. Alright. Satu lagi cara yang kita boleh guna, kalau kita tak mau guna U ni, boleh juga. Kita boleh hafal cara dia. Macam mana? Kita katakan 5x tambah 2 kuasa setengah tambah 1. Dan bahagi apa? Bahagi kepada pembezaan kepada fungsi di dalam kurungan tu. Pembezaan pada fungsi dan kurungan tu terhadap x tentulah 5. Okey? Dan didarabkan dengan setengah tambah 1 tambah C. Alright. Jadi bersamaan apa? Bersamaan dengan 5x tambah 2 kuasa 3/2. Bahagi dengan 5 darab dengan 3/2 tambah C. Okey. Alright. Jadi ini 2 tu sebab dia bahagikan 2 kali, 2 ni dia akan naik ke atas. So dia akan jadi apa? Dia jadi 2 5x tambah 2 kuasa 3/2 per 5 darab 3 iaitu 15 tambah C. Dah siap dah. Ataupun kalau kita nak tulis cara ni pun boleh juga. 2/15. Boleh juga buat macam ni. Sama je maksud dia. Okey. Ataupun kalau kita nak tulis macam ni pun boleh juga. 2/15. Kemudian kita tulis apa? Punca kuasa 2 kepada 5x tambah 2 kuasa 3 macam tu. Boleh juga. Mana-mana cara kita tulis pun semuanya diterima. Sebab maksud dia sama. Okey, boleh ikut? Ada soalan? Okey, faham. Faham Okey, ada lagi contoh lagi nak tunjuk. Alright. So, sebelum buat latihan, korang tahulah macam mana nak buat. InsyaAllah. Okey, kamirkan setiap berikut terhadap X. Okey, soalan nombor 5, contoh 5 dan contoh 4 ni sebenarnya lebih kurang sama saja. Apa yang membezakannya ialah cara soalan tu ditanya. Tengok sini. Di sini dia tunjuk ada notasi pengamiran kat situ. Okey? Jadi kita tahu dah. Kita kata okey, cari selesaikan A macam tu. Tapi untuk dalam contoh 5 dia kata apa? Kamirkan setiap berikut terhadap X. Kamirkan setiap berikut terhadap X. Maknanya dia suruh bubuh tanda kamiran tu dengan dx lah maksudnya. Itu sajalah. Itu saja beza di antara contoh 4 dan contoh 5. Alright. So kita tengok A. Okay, so pengamiran the long S 2 tolak 3x
kuasa 4 terhadap X. Jadi dx lah terhadap X. Okey. Kita try Okey, 2 tolak 3X, kemudian 4 tambah 1. Okey, ini macam dah, hopefully dah jadi biasa. Kemudian, pembezaan untuk fungsi dalam kurungan tu. Ataupun kita kata perkali kepada X. Perkali kepada X apa dia? Tolak 3. Dan didarabkan dengan 4 tambah 1. Dan tambah C. Jangan lupa tambah C. So, jawapan dia 2 tolak 3X kuasa 5 per tolak 3 darab dengan 5, iaitu tolak 15. Ataupun kalau tak mau tolak, tanda tolak tu kita boleh tulis saja di sebelah kiri, di sini pun boleh saja juga. Tanda tolak tu kita boleh bubuh di mana saja, bahagian atas, nombor kat bawah ataupun belah tepi, semuanya boleh. Okey, macam mana yang A ni? Senang, boleh ikut ke tak? Sekejap ikut. Negatif tu jangan lupa. Okay, faham you. Alright. Okey, tengok B pula. Pengamiran kepada 3. Bentuk dia berbeza-beza. Sebab apa? Dia nak bagi kita semua confuse sikit. Tapi kalau kita cuba sesuaikan bentuk dia kepada bentuk yang senang kita nak selesaikan, dia tak ada masalah sebenarnya. Contohnya ni 3 per 5x tolak 3 kuasa 6. Jadi kita tukarkan sajalah kepada 3, 5x tolak 3 kuasa negatif 6. Dx macam ni. Alright. So ini bersama dengan berapa? 3 tu tak affected sebab 3 tu constant. Dia tak affected dalam apa tu oleh pembezaan ni. Jadi tak kacau dia. 5x tolak 3 kuasa negatif 6 tambah 1 per pembezaan untuk fungsi di dalam kurungan tu, iaitu 5. Didarabkan negatif 6 tambah 1 tambah C. Oh, yang ni tadi lupa nak tambah C. Boleh hilang markah tu. Boleh hilang markah kalau tak bubuh C. Okey. Jadi 5x tolak 3 kuasa negatif 5 per 5 darab negatif 5, iaitu negatif 25 tambah C. Okey, disebabkan indeks dia negatif 5, kita bawa dia ke bawah. Jadi 3 per, ataupun kita tolak 3 sini, tambah. Kalau kita bubuh tolak 3, yang 25 tu jangan bubuh tolak pula. Okey. 25 5x tolak 3 kuasa 5 tambah C. Siap dah. Okey, boleh faham tak? Cikgu. Kalau jawapan tu macam dia kalau tak turunkan 5x tolak 3 pun kira sama ke jawapan? Ya, dia tak turunkan apa? 5x tolak 3 kuasa negatif 5. Tak turun pun tak mengapa. Tapi untuk nak kemaskan kita punya jawapan dia, kita bubuh kat bawah. Sebab indeks selalunya kita bubuh dalam bentuk positif. Okey? Baik, cikgu. Faham. Saya tak pastilah kalau hilang markah ke tak. Tapi kalau bentuk macam tu sepatutnya diterima lah oleh examiner. Okay, sepatutnya diterima. Sebab maksud dia tak sama. Tapi kita sebagai mathematician, kita kena bagi bentuk semua kemas. Kalau boleh difakturkan, kita fakturkan. Kalau pecahan 3 per 25 ni tak boleh dikecilkan, jadi kita tak kecilkan. Tapi katakanlah 5 per 25, kita kena permudahkan jadi 1 per 5 macam tu. Kita bagi dalam bentuk yang paling simple, yang paling comel. Macam tu maksud dia. Yang paling cantik bentuk dia. Okey, kena faham lah sebab kita nak buat latihan. Hari ni Amar tak ada, Akil pula tak ada akses kepada note. Dia mungkin dalam kereta. So tinggal megat seorang saja buat latihan. Baik, cikgu. Alright Mana pergi Amar? Okey, buat soalan nombor 1 dulu. 1A dulu. Okey, baik, cikgu. Okey, salinkan soalan dia, nanti saya tunjuk contoh dia. Dah salin, cikgu. Dah salin Okey. Okey, saya tunjuk yang ni lah contoh ni.
Soalan 1A tu sebenarnya kalau kita nak kembang dia lebih mudah. Tapi sebabkan kita buat latihan tentang fungsi gubahan, jadi kita gunalah teknik fungsi gubahan. Cikgu, Ya. saya dapat Oh, dapat lah. Dapat apa? tak apa. X tolak 3 X tolak 3. dalam kurungan kuasa 3 per 3 tambah C. Kuasa 3 per 3 tambah C. Per 3 tambah C. Tambah C. Betul lah tu. Very good. Okay, buat tak payah buat semua lah kot. Buat C pula. Buat C. Sementara tu saya buatkan tuliskan penyelesaian untuk 1A. Cikgu, Ya. saya dapat 2 per 15. 2 per 15. Kemudian Megat hilang 5x tolak 2. 5x tolak 2 kuasa tak dengar lah. Kuasa 6. Okey. Tambah C Tambah C. Mungkin suara tu pecah-pecah sikit kot. Tak lengkap, tak dengar. Alright. Okay, Megat cuba buat soalan E pula E. Okey. Akil nanti cuba buat kat rumah Akil. Boleh cikgu. Saya pun tengah cuba-cuba buat dalam kepala ni. Tu dia. Pening sikit. Dengan kepala payah. 5 darab 6, 30. Itulah 2 per 15. Betul. Alright. Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Saya dapat negatif 3 per bawah tu 2x tolak 6 kurungan kuasa 2. Kuasa 2 Tambah C. Tambah C. Okey. Sekejap 2, 4, 3. Betul lah. Betul. Betul. Very good. Very good. Okey. Buat yang mana satu Okey. Buat nombor 2. Nombor 2 yang mana satu? Nombor 2 F. Baik cikgu.
Nampak macam tak susah sangat ni. Cikgu. Ya. Saya dapat negatif 4 per 7 Lepas kurungan 3x tolak 5 kuasa 7 Alright. Tambah tambah C. C. Alright, good. Betul-betul. Okay, nampak macam Megat boleh buat lah. Hopefully Akil dengan Amar nanti insyaAllah boleh buat jugalah. Okay, saya... Yang selebih tu ada masa tolong buat kat rumah lah ya. Tolong buat kat rumah. Saya nak bergerak. Nak bergerak. Okay, so far kita dah buat kamiran tak tentu. Kenapa dia panggil kamiran tak tentu? Disebabkan memang tak tentu pun sebab kita tak tahu nilai C. C tu constant yang tidak diketahui. Alright. So, untuk next topic, kita nak cari nilai C. Itu dia. Okay, so far, kita dah ada formula rumus untuk pengamiran. Satu polinomial mudah, AX kuasa N. Dan satu lagi fungsi gubahan yang mudah yang baru kita buat tadi. Okay. Pengamiran satu fungsi keturunan, kalau kita kamirkan fungsi keturunan, dia akan menghasilkan persamaan garis lengkung. Tetapi tak lengkap, dia separuh lengkap je. Sebab apa? Sebab nilai C tidak diketahui. Dia ada nilai C. Kita tak tahu nilai C dia. So kalau kita ada satu persamaan fungsi keturunan tu, kita boleh kamirkan. Kita akan dapat lebih kurang saja fungsi asal garis lengkung tu. Sebab ada informasi yang tak lengkap, iaitu nilai C. Ataupun C ni lebih kita kenali dia sebagai apa? Sebagai y-intercept. Y-intercept dalam Melayu apa? Dalam Melayu untuk y-intercept pintasan Y. C ni sebagai pintasan Y. Pintasan Y ni apa? Maksudnya di mana garis lengkung tu memotong paksi Y. Itulah dikatakan pintasan Y. Dia memintas Y apabila X bersamaan dengan kosong. Apabila X bersamaan dengan kosong, garis lengkung tu pintas paksi Y. Jadi itu dia nilai C. Kita nak cari nilai C tu. Okey, macam ni kita nak cari. Sekiranya informasi tentang satu koordinat, kita dapat tahu satu koordinat saja dah cukup dah. Pada garis lengkung tu, nilai C kita boleh kira. Mudah saja. Alright. Kita tengok contoh Kita tengok ni lah. Kita bukan tengok contoh, tapi kita tengok konsep. Katakanlah saya ada satu fungsi mudah. Saya ambil fungsi sangat mudah. Fungsi apa dia? Katakanlah fungsi ini fx bersama dengan x kuasa 2. Okey. Dia punya pembezaan dia, fungsi keturunan dia sudah tentulah f tanda x, iaitu 2x kan. Tentulah fungsi keturunan dia 2x untuk fungsi ini. Kalau ada satu lagi fungsi polinomial lain, bentuk dia sebegini. Pintasan y dia kat sini Ini katakanlah fx bersama dengan x kuasa 2 tambah 5. Tambah 5. Jadi 5 nilai pintasan y ni. Itu nak buat nilai dia 5 lah. Jadi dia punya fungsi keturunan dia pun sama juga 2x. Sama jugalah dengan kisahnya dengan satu lagi fungsi bentuknya begini lah katakan. Jangan kita panggil fx lah, kita panggil gx lah. Fungsi yang berlainan. Gx. G tanda x. Katakanlah kita ada fungsi yang ketiga, iaitu hx. Hx ni bersama dengan x kuasa 2 tolak 2. Jadi pintasan y dia tolak 2. Kat situ. Dia punya
Fungsi keturunan dia H tanda X pun sama juga dengan 2X. Kalau kita nak tahu fungsi, kita nak tahu nilai pintasan X, kita perlukan satu koordinat. Satu koordinat saja sudah memadai. Kita boleh cari dah. Kita tahu koordinat dekat sini atau kat mana-mana saja pada garis lengkung tu. Tahu mana-mana koordinat di atas garis lengkung, kita akan boleh cari nilai C. Okey. Kita tengok contoh. Contoh 7. Tentukan nilai pemalar pengamiran. Okey, dia panggil C ni sebagai pemalar pengamiran ataupun pintasan Y. Apa saja yang kita nak lah. Okey, untuk fungsi keturunan. Fungsi keturunan ni dah dibagi. dy dx. Dy dx ni fungsi keturunan dia. Dan dia bagi pula informasi tambahan. Iaitu apabila X bersamaan 2, Y bersamaan 25. Maknanya apa? Maknanya koordinat. Satu koordinat atas garis lengkung tu ialah 225. Itulah maksud dia. Apabila X bersamaan 2, Y bersamaan 25. Jadi itu sudah tentulah satu koordinat pada garis lengkung tu. Alright. Jadi kita mulakan dengan tulis dy dx. Bersama dengan 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3. Okay. So y, fungsi y yang kita nak cari tu, kita kamirkan. 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3 terhadap x. Tadi bersama dengan apa? Y bersama dengan x kuasa 4 tambah 2x kuasa 3 tolak 3x tambah c. Betul tak ni? X kuasa 4. Kalau saya bezakan balik jadi 4 kuasa 3. 4x kuasa 3 jadi betul. 2x kuasa 3. Kalau saya bezakan semula jadi 6x kuasa 2. Betul. 3 tolak 3x ni mudahlah. Kita tambah x saja. Tambah c. Okey. Kemudian kita kata apabila x bersama dengan 2, y bersama dengan 25. Jadi kita masukkan saja nilai y dan x dalam persamaan tu. Y 25 bersama dengan x 2 kuasa 4 tambah 2 darab dengan 2 kuasa 3 tolak 3 didarab dengan 2 tambah c. Alright, kita kira. 2 kuasa 4 jadi berapa? 16. Tambah, okey, 2 kuasa 3 jadi 8. 8 darab 2 jadi 16 juga. Tolak 6 tambah c. Jadi 25 bersama dengan 16 tambah 6, 32. 32 tolak 6. Jadi 26. Betul tak? Tambah c. Bermakna c adalah bersama dengan negatif 1. Okey, saya bagi tahu laju ni. Boleh ikut ke? Boleh cik. Okey, negatif c dah tahu dah negatif 1. Bermakna persamaan lengkungan. Persamaan garis lengkung. Ialah apa? Y bersama dengan X kuasa 4. Kita ikut balik ni tadi. Tambah 2X kuasa 3 tolak 3X tolak 1. Siap. Macam ni lah kita cari garis persamaan garis lengkung tu. Kita cari nilai pemalar. Nilai pemalar pengamiran. Jadi ini dia. Pemalar pengamiran. Alright. Faham ya? Faham cikgu? Akil faham? Akil? Faham cikgu. Okey, alhamdulillah. Cikgu, so yang last tu kena tulis y sama dengan x kuasa 4 tambah 2x kuasa 3 tolak 3x tolak 1. Itu untuk tulis persamaan garis lengkung. Sebenarnya soalan dia minta pemalar pengamiran saja. Sebenarnya langkah dia dah siap kat sini. Yang selebih ni saya tambah saja. Dia suruh cari pemalar pengamiran saja. Kalau kita dapat pemalar pengamiran, kita dah dapat full mark dah. Tak payah tulis pun persamaan garis lengkung. Sebab soalan tak minta pun. Soalan tak minta pun persamaan garis lengkung. Okay? Jadi kita kena baca soalan betul-betul lah. Apa yang dia minta. Okay. Kalau soalan tu minta persamaan garis lengkung, kita carilah. Contohnya contoh 8 ni. Contoh 8 dia minta cari persamaan lengkung tu. Tengok Keturunan bagi satu lengkung pada titik XY ialah dy dx. Okey, saya tulis siap-siap.
dy dx bersamaan dengan 15x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Alright. Dia dia kata jika lengkung itu melalui titik tolak 1, 2. Cari persamaan lengkung tu. Ini baru suruh cari persamaan. Dia bukan setakat suruh cari nilai C pemalar pengamiran, tapi dia suruh cari persamaan. Kalau dia suruh cari persamaan, kita kena tulis persamaan garis lengkung tu. Alright. Okay, soalan A. Kita kamirkan untuk mencari Y. 15x kuasa 2. Jangan lupa tulis kurungan. Okay. Tadi saya bubuh kurungan tak tadi? Saya bubuh kurungan juga. Saya bubuh kurungan kat sini. Alright. Jadi bersamaan dengan berapa? 15/3. 15/3 jadi 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah C. Okey, betul tak saya buat? Bezakan semula. 5x kuasa 3 kalau bezakan jadi 15x kuasa 2. Betul? 2x kuasa 2 kalau dibezakan jadi 4x. Betul? 3 tolak 3x tambah C, betul lah. Okey. Dia kata apa? Melalui koordinat tolak 1, 2. Maksud dia kata, maksudnya apa? Maksudnya, tulis kat bawah ni lah. Bila x bersamaan tolak 1, y bersamaan dengan 2. Itu maksud dia. So, kita gantikanlah dalam persamaan tu. Y bersamaan dengan 2, tolak 5, tolak 1 kuasa 3, 3. 5 tolak 5 negatif 1 kuasa 3 tambah 2 negatif 1 kuasa 2 tolak 3 tolak 1 tambah C. Okey, saya sambung kat sini. Jadi 2 bersama dengan tolak 1 kuasa 3 jadi tolak 1. Darat dengan 5 jadi tolak 5. Okey. Okey, tolak 1 kuasa 2 jadi positif 1. Darab 2 jadi 2. Positif 2. Tolak 3 darab tolak 1 jadi tambah 3 tambah C. Alright. So, kita selesaikan. 2. Okey. Tak perlu pun 2 kat situ. Kita buat cepat-cepat. Kita tengok 2 kat belah kiri ada, sebelah kanan pun ada. Jadi kita potongkan saja. Alright. Jadi kosong tolak 5 tambah 3. Tolak 2 tambah C. Bermakna C ada bersama dengan 2. Okey, itu pemalar pengamiran. Okey, bermakna persamaan garis lengkung ialah apa? Y bersama dengan 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Jadi siaplah soalan A. Okey, boleh ikut Megat? Okey? Boleh ikut juga. Alright. So, selesai soalan A. Soalan B. Boleh. Apa dia? Okey. Alright. Soalan B. Soalan B mudah saja. Apabila x bersama dengan 1 pula. Bila x bersama dengan 1, kita gantilah sebab dia suruh cari nilai y. Nilai y apabila x bersama dengan 1. Jadi kita tulis itu y bersama dengan 5 1 kuasa 3 tambah 2 1 kuasa 2 tolak 3 darab 1 tambah 2. Itu bersama dengan 5 tambah 2 tolak 3 tambah 2. Bersama dengan apa tu? 5 tu jadi 6. Betul tak? 5 tambah 2 7. 7 tolak 3 4. 4 tambah 2 2. Jadi y bersama dengan 6. Dah dapat. Apabila x bersama dengan 1. Jadi siap dah. Siap dah contoh 8. Okey, boleh ikut tak? Boleh ikut juga. Alright. Kalau boleh ikut, kita buat latihan. Sekarang dah pukul berapa? Sudah pukul dekat nak 9.30. Okey, kita ada lagi 40 minit macam tu. Okey, kita buat latihan. Nombor 1, buat nombor 1A dulu.
Cikgu, Ya. saya dapat C sama dengan 3. C bersama dengan 3. Okey. Jadi bubuh alright, good. Dia suruh cari dia pemalas pengamiran saja. That's good. Ya. So, buat B pula. Cikgu, saya dapat C sama dengan 6. Okey, very good. Betul lah tu. Alright. Buat nombor 2. Baik, cikgu. Satu. 5 tolak 2 jadi 3. 3 tolak 6. 3 tolak 6 tolak 3. Okey.
Cikgu, Ya. saya dapat 3 Y 3X sama dengan 1/2, Y sama dengan 33/16. 33/16. Ya cikgu. Wow, okey. Saya pun tak dapat lagi jawapan ni. Wow, okey. Sekejap Saya pun tengah kira ni, guna kalkulator ni. Tambah 2. Okey, betul. Yes. Very good, Megat. Very good. Okey, kita tengok soalan 3 pula. Tengok mana satu nak buat. Buat soalan A dululah. Okey. A ke cikgu? A, ya, A. Baik. Cikgu, Ya. saya dapat Y sama dengan Sama dengan 3X kuasa 3X kuasa 3/2X tambah 5. Alright, very good. Betul. Okey, yang lain tu tak payah buat lah. B, C dengan D tu buat sebagai latihan di rumah lah. Okey, sebab Baik, semuanya lebih kurang sama saja. Hanya soalan yang berbeza-beza, itu saja. Okey, nampak gaya macam bab yang ni untuk cari nilai C ni tak sukar manalah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Saya faham. Okey. Akil, apa nak tanya Akil? Ada apa-apa tak? Tadi cikgu. Alright. Kamiran tentu bagi suatu fungsi fx terhadap x antara nilai batasan x bersamaan A dan x bersamaan B boleh ditulis sebagai, okey, ini perkataan panjang-panjang mambo jimbo, lupakan saja. Kita tengok saja di sini. Apa maksudnya di sini? Maksudnya saya boleh tulis satu fungsi fx, pengamiran untuk fungsi fx dengan nilai batasan. Ni dia nilai batasan B dan A. Ini korang tak tahu lagi ni, Pengamiran terhadap x adalah bersamaan dengan Gx tambah C. Okey, ada pemalar. Ini disebabkan apa? Disebabkan nilai C yang kita tidak ketahui. B dan A. Okey. Yang ni topik yang ni mungkin korang tak akan faham lagi buat masa ni. Saya tunjukkan konsepnya dulu. Lepas ni kita akan buat contoh, mungkin akan difahami. Maksudnya apa? Kalau kita bezakan fx, kita akan dapat gx plus c. Gx tambah c. Kemudian ada boundary condition, ada nilai batasan B dan A. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan letakkan value B. Nilai B tu kepada A dan nilai A kita letakkan B tu pada X dan A tu pada X. Macam ni cara dia. Sekali kita bubuh GB tambah C, korang kita tolak GA tambah C. Okey. So kalau kita buka akan kurungan tu, dia akan jadi GB tolak GA, kemudian ada C tambah C tolak C. Mana C tolak C tu jadi kosong. Okey. Pemalar pengamiran tidak penting untuk kamiran tentu. Sebab kita dah tahu nilai, kita tak perlu tahu pun nilai C. Kita hanya kita buat pengamiran fx saja untuk mendapatkan gx. So, akhirnya jawapan dia ialah
GB tolak GA. Alright. B ni mungkin saya boleh panggil dia sebagai nilai batasan atas. Dan A ni saya boleh panggil nilai batasan bawah. Apabila kita ada kamiran tentu macam ni, kita masukkan nilai B. Kita letakkan B tu di atas dan A tu di bawah. Dan kita gantikan nilai B dulu. Fungsi G dengan B dan ditolakkan dengan fungsi G dengan A sebagai nilai X dia. So kita akan dapat ini. Okey, ini secara konsep dia tentang kamiran tentu. Okey, kita tengok mungkin tak faham lagi, tak mengapa. Kalau tak faham setakat ini mungkin tak mengapa. Kita tengok contoh. Contoh 9. Alright. Kita ada masa dalam 20 minit saja. Ada cukup masa. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, sekarang ni kita boleh cari nilai terus. Tak ada lagi persamaan untuk Y, X, apa-apa. Ini tidak lagi. Sekarang ni kita tidak berkata tentang fungsi keturunan dah. Ini kita akan cari pengamiran untuk satu-satu fungsi. Tidak semestinya fungsi keturunan. Okey, kita tengok A dulu. Ini cara buat dia. 3 dan 2 diletakkan di situ. X kuasa 2 dx. Bersamaan dengan apa? Kita letakkan bracket kotak yang besar ni dan kita kamirkan dia X kuasa 3 per 3 di antara nilai batasan atas 3 dan nilai batasan bawah dia 2. Okey, nilai C pemalar pengamiran tak penting untuk kamiran tentu, tak penting langsung. Okey, jadi bersama apa? Kita gantikan X tu dengan nilai 3 dan 2. Kita mulakan dengan 3 dulu. Jadi 3 kuasa 3 per 3 tolak dengan 2 kuasa 3 per 3. Macam ni. Jadi bersama dengan 27 per 3 tolak 8 per 3. Ataupun bersama dengan 9 tolak 8 per 3. 9 tolak 8 per 3 jadi berapa? Kalkulator. 9 tolak 8 per 3. Jadi 6 1 per 3 ataupun silap. Ataupun 19 per 3. Kita dah boleh cari nilai. Kita boleh selesaikan terus satu pengamiran tu. Sekira pengamiran tu pengamiran tentu. Okey, boleh ikut tak? Ada soalan tak? Tu je jawapan dia, cikgu. Itu saja. Itu saja tujuan dia. Dia suruh cari itu saja. Okey, faham, cikgu. Alhamdulillah. Kita tengok contoh B. Okey. Ini masih lagi fungsi-fungsi yang mudah. Belum lagi fungsi gubahan. Alright. Antara 4 dan negatif 1. 3x kuasa 2 tambah 2x dx. Okey, bersamaan dengan berapa? Kita kamirkan siap-siap. Jadi x kuasa 3 tambah x kuasa 2. Betul tak? Betul. Nilai C tak payah. 4 tolak 1. Gantikan terus. 4 kuasa 3 tambah 4 kuasa 2. Tolak. Tolak bukan campur tolak Jangan tulis campur pula. Sentiasa tolak. Alright. Tolak 1 kuasa 3 tambah tolak 1 kuasa 2. Tutup. Okey, 4 kuasa 3. 16 darab 4, 64. 64 tambah 16. Betul kan? 4 kuasa 3, 64 kan? 16. Betul. Okey. Tolak berapa? Tolak 1 kuasa 3, tolak 1 lah. Tambah 1. Okey. So, kurungan yang kedua ni habis jadi kosong. Tak ada apa, jadi kosong. So, bersamaan dengan 64 tambah 16, iaitu 80. Dapat jawapan.
Okey, boleh ikut? Ada soalan? Cikgu, Ya. yang macam A tu dia dalam bentuk pecahan. Yang A tu dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk apa? Dan Pecahan. yang A tu kan dalam bentuk pecahan. Pecahan, ha. Time bila dia nak tahu dia pecahan ni? Time bila dia nak tahu dia pecahan ke bukan? Saya tak faham dia punya soalan dia. Time bila apa? Time bila je nak tahu guna dalam bentuk pecahan ke bentuk biasa. Bentuk Macam biasa A tu maksudnya bentuk starting perpuluhan dulu lah. cikgu buat jadi X kuasa 3/3. Aha. Bentuk macam mana nak cakap? Nanti after class saya tanya balik. Okey. Mas, ni saya rasa saya pun tak faham kenapa macam mana X kuasa 2 tu dia bila dikamirkan jadi X kuasa 3/3. X kuasa 3/3. Macam tu juga. Macam A tu kan cikgu kami kan jadi X kuasa 3/3. Untuk B pula cikgu just X kuasa 3 tambah X kuasa 2 macam tu. Tak ada per. Tak ada per Oh, sebab saya buat laju je. Sekarang ni ingat dia punya formula dia. Formula dia AX kuasa N dx bersama dengan apa? Bersama dengan A X kuasa N tambah 1 per N tambah 1 kan? Tambah C kan? Itu formula dia kan? Okey, kita tengok guna warna hijau lah X kuasa 2 dx kan? Yang ni. Ini bersama dengan apa? X 2 tambah 1 per 2 tambah 1 kan? Jadi X kuasa 3/3 lah. Betul lah ni. Tak begitu? Kalau untuk B cikgu. Okey, yang B pula. Alright. Saya padam ni. Okey, kita tengok 3X kuasa 2 dulu 3X kuasa 2 dx. Sama dengan apa? 3X 2 tambah 1 bersama dengan 3 kan? Per 2 tambah 1, 3. So 3 dengan 3 potong jadi X kuasa 3. Betul tak? Okey, baru nampak ke? Okey. Baru nampak ke? Sebab saya buat cepat. Saya nak buat cepat. Sebab benda ni saya dah biasa buat. Jadi saya tak perlulah buat langkah panjang-panjang macam ni. Boleh saja saya buat macam ni. Tapi sebab nak buat cepat, saya buat terus saja. Sama juga dengan 2X tadi. Potong 2. 2X kuasa 2 per 2. Potong lah. Ni tambah C. Jadi X kuasa 2. Okey Alright. Okey, faham cikgu. Alright. Jangan keliru sangat Tapi eloklah tanya. Untuk dapat kepastian. Kadang-kadang saya pun terlajak juga. Sebab apa? Sebab saya dah biasa. Saya buat laju, saya lupa. Saya punya student ni mungkin nakkan ruang sedikit masa tu. Okey? Okey, good. Kalau ada tak faham, rasa kemusykilan, tanya. Very good. Okey, next. Yang ni dah canggih sikit soalan dia. Tapi taklah canggih mana sangat. Dia nampak macam susah. Dia bagi kita suspend je. Okay, tengok soalan A. Okay, ada masa lagi. 2-1. X kuasa 3. Yang ni yang jadi kita suspend sikit ni. Tapi jangan suspend lah. Benda ni sebenarnya semua je mudah saja. Antara 2 dan 1. Kita jadikan X kuasa 3 per X kuasa 2. Kita pisahkan terus. 2X kuasa 2 per X kuasa 2. Okey. Tutup kurungan dx balik. Jadi yang sebelah kiri ni X kuasa 2 terus habis. Yang belah sini tinggal X tu saja. Jadi bersamaan apa? Bersamaan pengamiran antara 2 dan 1. X tolak 2. Dah jadi simple lah. Begitu saja. So, bersamaan dengan berapa tu? Jadi, X kuasa 2 per 2 tolak 2X. Antara 2 dan 1. Alright. So, jawapan dia. Kita gantikan nilai 2 tu. 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 darab 2. Tolak 1 kuasa 2 per 2
tolak 2 darab 1. Jadi berapa? Okey, ini 4/2 bagi 2. 4/2 jadi 2 lah. 2 tolak 4. Tolak 1/2 tolak 2. 1/2 tolak 2. 1/2 tolak 2 jadi berapa? Tolak 3/2 lah. Betul. Alright. So, tolak 2 tolak tambahlah. Dah 2 kali tolak jadi tambah. 3/2. Maknanya bersama dengan tolak 1/2. Jadi siap. Siap soalan A. Okay, ini pun saya buat laju ni. Boleh ikut tak? Boleh ikut cikgu. Boleh cikgu. Alright. Good. Tengok soalan B pula. Ini fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Ini fungsi gubahan. Amir kena tengok video balik macam mana nak buat fungsi gubahan. Pengamiran untuk fungsi gubahan. Sebab dah Amir pula dah. Amar dah terlepas. Baik cikgu. 2x tolak 5 kuasa 4 dx. Okey. Jadi sama dengan apa? Sama. Kenapa pula nak buat ni? Tak perlu dah. Kamirkan terus. Buat kotak. Jadi 2x tolak 5 kuasa 5 per 2 darab 5. 42. Jadi bersamaan dengan berapa tu? Okey. 1/10 lah. Yes. Jadi 2x tolak 5 kuasa 5 per 10. Di antara 4 dan 2. Alright. Jadi kita gantikan nilai dia. Hopefully saya tak ada silap mana-mana. Okey, jadi 2 darab 5. 2 darab 5 tolak 5 per 10. Tolak 2 darab 2 tolak 5 per 10. Okey, jadi apa? Kuasa 5 lupa. Kuasa 5. Alah, jangan lupa kuasa 5. Jadi ni berapa? 10 tolak 5. Jadi 5 kuasa 5 per 10. Cikgu. Ya. Cikgu. 2 darab 5 ke 2 darab 4? 2 darab 4. Masya Allah. Okey. Thank you. 2 darab 4. Silap. Jadi 8 tolak 5 jadi 3. 3 kuasa 5. Thank you. Ni 4 tolak 5. Jadi negatif 1. Negatif 1 kuasa 5 per 10. Alright. Hopefully betul lah. Okay. 3 kuasa 5. 3 kuasa 5 jadi berapa? Calculator. 243. 243. Thank you. 243 per 10 tolak tolak 1/10. Maknanya dia campur lah maknanya. Jadi 243 tambah 1. Okey, jadi 244 per 10. Okey, ini boleh dikecilkan sebab dia nombor genap, jadi 122 per 5. Jadi ini jawapan dia. 122 per 5. Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Alright, boleh, good. Cikgu. Kita masa tinggal 5 minit saja. Sebenarnya ada lagi topik saya nak cover sebelum latihan. Sekejap saya nak tengok buku teks. Saya tertinggal tak buku latihan mana-mana selepas ni. Mana tu? Tak ada latihan pun. Tak ada latihan lagi. Okey, latihan kemudian. Alright. Jadi saya rasa kalau saya nak cerita tentang sifat-sifat kamiran tentu, dia akan ambil masa lagi 15-20 minit. Tapi masa kita dah nak habis dah. So saya ingat saya sambung kemudian lah ni. Untuk hari ini.